Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan tengok tentang 1.3. Topik ni sangat penting because dia adalah satu basic that you need to know. Kalau awak tak mahir stoichiometry ni, maksudnya awak punya pengiraan dalam kimia tu memang akan ada masalah lah. Okay, so this is what we are going. First one is right and balance. Kita ada dua jenis equation. Chemical equation yang biasa, yang the second one is redox equation. Then the second one kita akan define limiting reactant and percentage yield dan melibatkan calculation juga. Okay, but sebelum kita pergi kepada equation, alright, saya nak recall balik because this one I'm sure all of you already learned during your secondary school. Determine the oxidation numbers of all the elements in the following compounds or ions. Do you still remember how to calculate the oxidation number? Let's say saya nak kira the oxidation number of carbon. Macam mana kita nak kira oxidation number of carbon in this ion? Ini HCO3 ni adalah satu ion. This is ion. Bercas berapa ni? -1. -1. Yes, good. Okay, bila kita dah tahu this ion is negatively charged, -1, so kita boleh kira the oxidation number of the element in these ions dengan syarat kita tahu sum of the oxidation number of the elements in the ion. Okay, contohnya. Okay, in this case kita nak cari carbon. So awak dah tahu belum H ni berapa dia punya oxidation number? Tambah 1. Okay, +1. This is +1. Yang ni kita nak cari, let's say saya letak X dekat sini. Oxygen is? -2. Alright, so macam mana nak buat? Ini just recall lah. Okay, so awak dah tahu. 1 plus X plus, ada berapa oksigen dekat sini? 3. 3 mole oxygen. So 3 times -2 equal to berapa kelas? Equal to? -1. -1. Very good. 3 ni adalah kepunyaan oksigen. Okay. Carbon dia ada 1 mol sahaja. Hidrogen 1 mol. Negatif ni adalah the whole ion. The whole element melibatkan semua. So equal to -1. So boleh tak kita cari X? Boleh tak kelas? Boleh. Okay, so 1 plus X minus 6 equal to -1. Jadi X equal to berapa? So buat algebraic method lah. Ini -1 plus 6 minus 1. So dapat? +4. Okay, bila sebut tentang oxidation number, wajib ada simbol positif atau negatif. Okay, kalau awak tak letak positif pada 4, dia dah tak jadi oxidation number. So salah. Bila kita sebut tentang oxidation number, dia adalah +4. Tapi kalau kita nak tulis charge, dia akan jadi 4 positif. Itu beza dia. Kalau oxidation number, +4. Alright, cuba kita kira yang ni pula. Boleh tak kita kira oxidation number of iodine in this compound? Boleh. Okay, this is compound with charge berapa? 0. 0. Yes, very good. Okay, jadi kita nak tahu I. Let's say kita assign dia sebagai X. Okay, fluorine, berapa charge dia? -1. Okay, so berapa charge dia tu awak tu adalah benda yang perlu awak dah tahu dah. Okay, sepatutnya bila dah sampai tahap matrikulasi ni, awak sudah tahu charge of some ions, awak dah tahu dah. Okay, so F ni -1, so kita boleh cari dia punya I punya oxidation number in this compound. So X plus 7 times -1 equal to 0. Okay, so X minus 7 equal to 0.
So X equal to positive 7. So kita boleh tahu oxidation number of iodine in this compound is positive 7. Okay, ni just recall sahaja. Okay. Okay, this one pun recall juga. Okay, balance these equations. Okay, I'm sure all of you pun dah tahu dah macam mana nak balance. Okay, equation ni kita kena balance. Alright, macam mana nak balance? Kita kena tengok. Kalau N kat sini ada 2, sebelah sini pun mesti ada 2. Equation ni dah balance ke belum? Belum. Belum. Okay, so bila ni ada 2, apa kita perlu buat? Kat sini letak 2 dekat sini. Okay, bila awak letak 2 dekat sini, hidrogen kat sini ada 2, hidrogen sebelah sini ada 6. 6. So kita kena balancekan juga. So kat sini kita letak 3. 3. Okay. Okay, so itu how to balance the first equation. Okay, the second one. Dah balance ke belum? Belum. Carbon kat sini ada 6. At this side ada 1. So apa kita perlu buat? Kat sini letak 6. 6. Okay, kita nak balancekan 6 kat sini dan 6 sebelah sini. Okay, bila kita letak 6 ke sebelah sini, okay, kita tengok apa pula? Hidrogen dekat sini ada 6. Dekat sini ada 2. So 3 dekat sini, betul tak? But bila awak letak 3 dekat sini, how about mole of oxygen? Sebelah sini ada berapa? 2. Sebelah sini ada berapa? 12. Okay, dekat sini 12 oksigen, dekat sini 3. 3. Oh, so 3. Oksigen ada 3. Hidrogen ada 6, oksigen ada 3. So total oksigen sebelah sini 15. Total sebelah sini? Total oksigen sebelah sini? 2 kan? Balance ke tak? Tak. 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 Jadi apa perlu buat? 15 over 15 per 2. Sebab 15 dia per tak ada 2. faktor. 2 dengan 15 ada faktor kan? Jadi kita letak 15 over 2. Okay. Tapi bila kita letak 15 over 2, ni pun dah kira balance lah sebenarnya. Tapi kurang cantik lah kita punya equation. So kita lagi bagus jika kita hapuskan 2 ini. So macam mana kita nak hapuskan 2? Darab 2. Yes, kita kena darab 2 for the whole equation. Okay, so apa awak akan dapat? So bila awak darab 2, ini dah tak adalah 2 kat sini. So awak punya equation yang dah balance adalah ni 2, 15, 12, 6. 2 darab 15 per 2, 2 darab 6, 12, 2 darab 3, 6. Okay, ini just recall balik. Awak boleh cuba buat exercise dalam lecture note, ada banyak contoh lagi kan. Okay, sekarang kita akan pergi to more serious part. Okay, tapi benda ni still awak dah tahu tentang redox equation. What do you understand about redox? Redox ni apa? Oxidation and reduction of red. Yes, red ni menunjukkan reduction. Ox adalah oxidation. Okay, maksudnya dia melibatkan oxidation, reduction, reaction. Dalam satu reaction tu dua-dua berlaku, oxidation and reduction. And there has net movement of electrons from one reactant to another. Okay, ini pun recall balik sebenarnya kan. Okay, let's say saya ada this equation. H2 plus Cl2 produce 2HCl. Okay, can you identify which one is oxidized? Siapa yang undergoes oxidation? H2 or Cl2? H2 or Cl2? Macam mana? Oxidation tu maksudnya apa? Oxidation number increase or decrease? Increase. Okay, kalau awak tengok H2 asalnya kosong kan? So bila dia dah jadi HCl, when it react with Cl2, dia dah jadi HCl. H2 yang asalnya kosong dia dah jadi positive 1. Jadi H2 undergoes oxidation. Why oxidation? Because oxidation number increase. Okay, how about Cl2? Asalnya dia punya oxidation number 0, but when it react with H2, dia dah jadi HCl.
Cl sekarang dah jadi negative 1. So, bila dia dah jadi negative 1, kita katakan it undergoes reduction because oxidation number decrease. Okay? Alright, so ini pun recall balik. Betul tak? Awak dah jumpa benda ni masa SPM, betul? Am I right? Yes. Yes. Okay, so ada banyak lagi karakter kita boleh tahu dia undergoes oxidation or reduction. Ni salah satulah. Selain tu kita boleh tengok daripada pertambahan oksigen, pertambahan hidrogen. So awak recall balik lah itu. Saya tak nak bincang detail lah because awak dah tahu dah benda tu. Okay. Okay, ini yang kita nak belajar ni. Balancing redox. Kalau tadi kita dah belajar, kita tengok tadi macam mana nak balance equation kan. Yang kita dah tengok tadi, itu adalah yang biasa awak jumpa. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula macam mana kita nak balance redox reaction. Which is dia ada dua medium. Satu dalam acidic solution, satu dalam basic solution. Bila sebut tentang redox reaction, dia akan melibatkan ion. Okay, akan melibatkan charge. That's why awak kena faham. Redox ni dia ada oxidation dan reduction. Okay, so saya nak awak fokus. Fokus lebih sikit this one. Okay, ini adalah contoh redox reaction. Okay, dia tak sama macam tadi. Kalaulah yang tadi, patah balik yang tadi. Okay, kalau this equation, kita boleh terus tengok dia punya mol. Nitrogen 2 letak 2. Hidrogen ada 6 letak 3 dekat sini. Tapi bila melibatkan redox equation, ada benda lain that you have to consider. Yang pertama, awak kena consider dia nak balance dalam acidic or basic solution. Yang kedua, awak kena consider dia punya charge. Okay. Let's say kita tengok dulu, this is satu redox equation yang belum balance. So, macam mana kita nak balance? Kita tak boleh simply buat macam tadi. Sebab dia dah melibatkan oxidation and reduction. Okay, ada banyak benda yang kita nak consider. Okay, take note lah, kalau boleh salin, salin. Pada nota awak tu, salin apa important point yang saya nak bincang hari ni. Okay, bila dapat redox equation and you want to balance this equation, pertama sekali, okay, let's say saya tunjuk dulu dalam acidic solution. First thing that you have to do is you have to separate the equation into two half reactions. Okay, apa maksud half reaction? Maksudnya kita pecahkan equation ni kepada dua half equation. Okay, macam mana kita nak pecahkan? Awak tengok dia punya pasangan yang sama. Yang mana yang serasi dengan dia? Kalau Fe2 plus, yang mana pasangan dia? Ferrum 3 plus. Fe3 plus. Okay, so yang ini kita pecahkan untuk jadi first half equation. Okay, yang ini pasangan dia this one. So yang ini kita akan jadikan kita punya second half equation. Jadi awak keluarkan first half equation Fe2 plus produce Fe3 plus. Second half equation Cr2O7 2 minus produce Cr3 plus. Okay, ini pertama sekali awak kena buat. Identify pasangan reaktan dan produk. Because kita tak boleh balance macam equation yang tadi. Ada cara dia, ada step dia. Okay, ini cara yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, daripada sini kita boleh tahulah. Okay, kenapa saya katakan the first half equation ni adalah oxidation? Tengok pada? Tengok pada apa? Oxidation number. Yes, very good. Oxidation number. Kalau awak dah identify ini adalah oxidation, automatically second half awak adalah reduction. Okay, kalau awak tengok yang second half ni awak macam tak sure. Ni reduce or oxidize. Sebab kita tak nampak kan. Tapi first half kita memang nampak terus. Daripada 2 plus jadi 3 plus. So dia akan jadi oxidation. Bila dia oxidation, automatically the second one akan jadi reduction. Okay? Itu tips dia. Okay, tapi bila awak nak separate the equation, awak tak perlu dulu tentukan siapa oxidize, siapa reduce. Awak separate je dulu, nanti awak akan nampak siapa undergoes oxidation, siapa undergoes reduction. Okay, ini yang step yang pertama. Okay, boleh kelas? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada, alright. Jelas Okay, saya teruskan Okay. Okay, ni kedua ni sebenarnya ni. Okay. Balance the atoms other than oxygen and hydrogen in each half reaction. Okay, tadi kita ada first half dan second half. Apa kita kena balance dulu adalah
kita kena balance elemen or atom selain daripada oksigen dan hidrogen. Apa maksud dia? Okey, kita tengok first half equation. Kita ada satu atom saja, satu elemen saja iaitu Fe. Saya nak tanya awak, elemen dalam first half dah balance ke belum? Elemen, bukan charge, elemen. Dah. Dah. Okey, belah kiri ni ada berapa mol? 1. 1 mol. Satu. Belah kanan ada berapa mol? 1 juga. 1 juga. Okey, kita pejam mata dulu pada charge dia. Sekarang ni kita nak balance atom dulu. Okey, so first half equation dah okey. Dari segi bilangan atom kiri dan kanan dia dah balance. Okey, cuba tengok second half. Okey, kalau tengok ayat ni, kita tutup, pejam mata dulu oksigen dan hidrogen. Kita tengok atom selain daripada oksigen dan hidrogen. Dalam second half kita ada kromium. Oksigen memang tak balance lah. Okey, tapi kita pejam mata dulu yang tu. Kita tengok dulu kromium. Kromium ada berapa? Berapa mol? Berapa mol kromium? 2. 2. Left hand side kita ada 2 mol kromium tapi right hand side ada 1. Balance ke tak? Tak. Tak balance. So apa kita perlu buat adalah Madu. kita perlu letak 2. Sebab sekarang ni kita nak balance atom selain daripada oksigen dan hidrogen dulu. Okey, itu step yang kedua. Apa step yang ketiga? Ini step ketiga. Okey, tadi atom yang selain oksigen dan hidrogen dah balance. Okey, sekarang ni kita nak balance pula oksigen dan hidrogen. Okey, kita tengok oksigen dulu. Tadi first half tak ada masalah sebab dia tak melibatkan oksigen. Tapi second half, left hand side kita ada 7 oksigen. Tapi right hand side tak ada oksigen, jadi dia tak balance. So macam mana kita nak balance? Bila kita nak balancekan oksigen, kita kena tambah H2O kepada side yang tak ada oksigen tu. Side mana yang tak ada oksigen? Left or right? Right. Right, tak ada oksigen. Okey, berapa oksigen pada left? 7. 7. Jadi kita pun perlukan 7 oksigen pada right hand side. So apa kita perlu buat adalah kita kena tambah 7 H2O. So now, right hand side kita pun ada 7 oksigen, left hand side kita pun ada 7 oksigen. Okay, got it class? Nampak? Jelas? Jelas. Okay, bila kita dah balance oksigen, bila kita dah tambah 7H2O pada right hand side, tapi sebelah ni ada H pula, tapi sebelah sini tak ada H. So belum balance lagi. So apa kita perlu buat adalah kita kena adakan H juga pada left hand side. Macam mana kita nak tambah, kita nak balancekan H, kita mesti tambah H plus. Okay, awak boleh buat nota pada awak punya notes tu. Tak ada O tambah H2O. Tak ada H tambah H plus. Okay. Berapa H yang kita nak pada belah kiri? Tell me. 14. 14. Because sebelah kanan sekarang dah ada 7 times 2. 14 hydrogen. So bila 14 hydrogen sebelah sini pun kita kena adakan 14 H plus. Kena tambah H plus. Bukan H kena tambah H plus. Okay. So sekarang ni bila awak dah tambah H plus, 14 H plus at the left hand side, all the elements in the second half equation dah balance. H ada 14, chromium ada 2, oksigen ada 7. Okay, so dah balance semua elemen. Okay, pada first half tadi pun dah balance. Okay, barulah kita boleh proceed to the next step. Ada soalan tak setakat ni? Kalau dia tak balance yang last tu, kita kena balancekan juga Amelia. Tak balance dari segi apa tu? Kalau kita yang charge yang 14H plus campur bertambah chromium tu kan. Sudah pas kalau persamaan tu tak balance, kita kena balancekan yang last tu. Ya, ini belum balance lagi ni. Ini belum balance lagi. Sekarang ni step kita nak balancekan dulu elemen dalam kita punya equation. Faham? Boleh? Jelas tak? Menjawab soalan tak? Jawab. Siapa tanya tu saya tak nampak. Okay. Now, okay.
Tadi kita dah dapat balance of first half dan juga second half. Okay, kita dah balance kan? Okay, next step adalah kita kena balance charge. Macam tadi, ini dah balance tapi charge dia belum balance lagi. Yang balance tadi hanya elemen, sama juga dengan ni. Elemen dah balance tapi charge belum balance. So, next step kita adalah kita kena balancekan charge. Macam mana kita nak balance charge? Kita perlu add electron to one side of each half reaction. Okay, contohnya, kita tengok first half tadi. Sebelah kiri, positive 2. Sebelah kanan, positive 3. Tak balance kan? Okay, jadi kita perlu tolak berapa untuk jadi balance? Tolak 1. Tolak 1. Awak kena tengok yang mana besar sebab kita nak balance, kita nak tambah elektron. Elektron itu bercas negatif. So kita kena tambah elektron pada charge yang besar. Barulah balance dengan side yang lagi satu. Jadi kita kena tambah berapa elektron dekat sini? Tambah 1. Tambah 1 elektron. Very good. Because kita perlu tolak 1 daripada right hand side. That's why kita kena tambah 1 elektron pada right hand side. Sekarang ni dah balance ke belum? Left hand side 2 plus. Right hand side sekarang dah jadi? 2 plus. 2 plus juga. 3 tolak 1 dah jadi 2. Okay, so sekarang ni first half awak sudah balance. Okay, kita tengok second half pula. Okay, second half tadi belum balance lagi dari segi charge. Dari segi elemen dah balance tapi charge belum. Okay, H dia punya charge dia 14. Positif 14. This ion negatif 2. Okay, awak jangan confuse dengan oxidation number pada ion. Ini kita nak melibatkan this ion. Ini charge dia negatif 2. Okay, and then pada left hand side kita ada positive 6. Kenapa positive 6? Sebab dia ada 2 mol. Yes, very good. 2 mol times 3. So dapat positive 6. How about this one? 0. 0. Okay, sebab dia adalah molekul with zero charge. Okay, neutral compound. So, bila awak dah tahu charge dia, okay, so kita total up. Belah kiri positive 12. Belah kanan positif 6. Jadi kita nak tambah elektron belah kiri ke belah kanan? Kiri. Belah kiri. Berapa elektron kita nak tambah? 6. 6. Very good. Sebab kita nak tolak. Tolak berapa? Daripada 12 kita nak tolak berapa? Kita nak tolak 6. Yes. So kita nak tolak 6 daripada left hand side. So we have to add 6 electron at the left hand side. Barulah charge pada kita punya second half tu dah balance. Okay. So we have two half equation yang sudah balance. Alright. Can I proceed to the next step? Yes, boleh. Yes. Okay. Kalau ada soalan terus tanya ya. Okay. Bila both half sudah balance, kita nak combine. Tapi syarat untuk combine two half equations, syarat dia bilangan elektron first half dengan second half mesti sama. Sekarang ni first half dah balance, second half pun dah balance tapi kita tak boleh proceed dulu untuk combine. Kita kena make sure bilangan elektron first half dengan second half sama. So apa kita perlu buat? Siapa ada idea? Darab 6 pada equation yang mana? First half, very good. Sebab first half dia 1 elektron. Second half 6 elektron. So dia ada faktor punya dekat situ. Jadi apa kita perlu buat adalah first half we have to times 6. So kita akan dapat new balance equation which is 6Fe2 plus produce 6Fe3 plus 6 elektron. Now elektron dah sama. Okay? Okay, one tip dekat sini, sekiranya awak nak check awak punya first half dengan second half tu betul ke tidak, sekiranya first half awak elektron belah kanan, second half awak wajib belah kiri. Because nanti kita nak potong. Okay? So, kita boleh tambah dah kita punya, kita boleh combine first half dengan second half, iaitu kita potong 2 elektron ni. So, kita potong and then kita combine. Combine tu kita tulis balik je.
tulis balik 6 Fe2 plus tambah 14H plus tambah ni tambah semua yang ada. So dah siap lah kita punya balance equation, balancing redox equation, and then kita boleh check balik. Macam mana nak check? Kita total up balik charge for both sides. Okay, belah kiri 14 darab 1. Ni kan positif 1 kan? 14 darab 1 tambah negatif 2 darab 1 tambah 6 darab 2. So total dia 24. Okey. Belah kanan 6 darab 3 18 tambah 2 darab 3 6 tambah 7 darab 0 0. So dapat 24. So kiri dan kanan charge dia sama. Maksudnya betul lah awak punya balancing equation. Alright. Any question you want to ask? Everybody clear? Class? Yes. Sangat jelas Yes. tak? Sangat jelas ke? Clear madam. Sangat jelas ha? Okay, very good. Okay, next. Okay, tadi yang saya buat ni, awak tengok at the end, bila dia dah balance, ada H plus. Ada H plus pada kita punya equation. H plus ini dia sangat familiar dengan acidic medium. Ni pun awak dah ada common knowledge lah. Kalau H plus, mesti acidic. Kalau basic ada apa? UH. OH minus. Very good. Okay. So, yang kita balance tadi, ini kita katakan dalam acidic medium. Okay, dalam acidic medium. Okay, macam mana kalau kita nak balance dalam basic solution? Okay, ini dalam acidic medium. Kenapa? Kita tinggalkan equation tu dengan 14H plus. So class, bila kita nak buat dalam basic solution, kita kena neutralkan kita punya acid. Macam mana kita nak neutralkan acid? Kita kena tambah apa? H2O. Encik tambah H2O boleh neutralkan acid? Acid dengan apa dapat neutral? OH OH. minus. Yes. Acid dan base lah akan dapat neutral, betul tak? Jadi kita kena neutralkan yang ada H plus ni. Cara dia adalah kita kena tambah OH minus. Persoalannya berapa OH minus nak kena tambah? 14. 14 juga. Okay. For reactions in basic solution, add OH minus to both sides of the equation for every H plus that appears in the final equation. So kita ada 14H plus. So apa kita perlu buat adalah kita kena tambah 14OH minus untuk kita neutralkan this H plus. Tapi ingat kelas, sekiranya kita tambah 14OH minus pada this side, kita pun kena tambah 14OH minus pada the other side. Barulah balance. Okey. Apa jadi pada H plus bila kita tambah OH minus? Jadi H2O. Jadi H2O. Berapa mol H2O? 14. 14 H2O. Okey. 14 OH minus tambah 14 H plus, kita akan dapat 14 H2O. Okey. Sebelah sini kita bawa je, kita tulis sahaja. Okey, sekarang ni kita nak simplify kita punya equation. Okey, bila OH minus sudah appear dalam kita punya equation, maksudnya dia dah dalam keadaan basic medium. Okey, cuma sekarang ni kita boleh simplifykan lagi. Macam mana? Awak tengok, pada left hand side ada 14 H2O, hasil combination of OH minus and H plus. Sebelah ni pun ada 7 H2O. Jadi kita boleh simplifykan dia. Macam mana? 7 dengan 14, kita boleh cancel out. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal 2. 2 ke 7? 7. Dia bukan bahagi ya. Dia tolak. So tu konsep awak kena faham. Okay? Kalau sebelah kiri dan sebelah kanan ada elemen yang sama, awak tolak yang besar, tolak yang kecil. So itu yang tinggal. Okay, so the final equation dalam basic solution or basic medium, okay, awak salin balik. Now H2O dah tinggal 7. Yang lain salin balik. Copy balik yang ni. Okay, so inilah kita punya final equation or redox equation dalam
basic solution. Alright? Okay. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay, let's say kita buat yang ni ya. Kita try buat yang ni. Kita nak balance dalam acidic medium. Okay, first kali kena buat apa tadi? Kita kena Separate to Separate. half equation. okay, separate into half equation. So, MnO4 minus produce Mn2 plus. Okay, second half adalah C2O42 minus produce CO2. Okay, first kali kita balancekan elemen. Okay, dalam kes ni Mn dah balance ke belum? Ini berapa mol Mn dekat sini? 1. 1. Sebelah sini? Itu. 1. Okay. Yang ini? Karbon ada? 2. 2. Kat Dua. sini? Letak? Ada 2. Letak 2 supaya karbon pun 2. Okay, sekarang kita tengok elemen oksigen pula. Dekat sini ada 4 oksigen, dekat sini tak ada. Siapa kita perlu buat? Tambah? Tambah H2O. Berapa H2O? 4. 4. Yes, very good. Tambah 4 H2O. Sebab kita nak 4O. Kita nak terbitkan 4O sebelah sini. So, bila kita tambah 4 H2O, kita akan ada H dekat sini. So, this side kita kena Tambah 8. 8 apa? H plus. H plus. Yes, good. Okay, how about this one? Kita ada 4 oksigen. Dekat sini, 4. 4. 4 dah balance ke belum? Dah. Dah. Sudah balance. Alright, so sudah balance. Elemen dalam ni sudah balance. Okay, bila dah balance, kita tengok charge pula. Okay, ini positif 8. Yang ini Negative 1. negatif Negative 1. So total dia Plus 7. 7. Plus 7. plus 7. Okay, this one positif 2. Ini 0. 0. So total dia Plus 2. Plus plus 2. So nak balance charge? Plus 5 electron. Yes, plus 5 electron at this side. Okay? Okay, how about this one? Dekat sini berapa? Negative 2. Negatif 2. Dekat sini? 0. 0. So, Plus 2 electron. plus 2 electron at this side. Okay, so kita dah dapat first half yang dah balance, second half yang dah balance. Okay, so sekarang kita dah boleh combine. Tapi syarat combine mesti Sama elektron. sama elektron. elektron. Ini 2, ini 5. Jadi sepunya dia apa? Atas darab dengan 2, bawah darab dengan 5. Yes, kita kena samakan dia. Okay, because 5 dan 2 dia tak ada faktor sepunya, tapi dia boleh jadikan 10 pada both half equation. Ini darab dengan 5. Okay, so kita dapat first half equation kita dah jadi 10 elektron tambah berapa? Tell me. 16. 16 H plus tambah 2. 2. 2. 2 MnO4 minus produce 2. 2 2 Mn2 plus 8 H2O. 8 8 H2O. H2O. Okay, second half 5. 5 C2O. 5 C2O42 minus produce 10 CO2. 10. CO2 plus 10. 10. 10 elektron. Elektron. Okay, sekarang ni dua-dua dah ada 10 elektron. Okay, betul tak? Betul, because yang first half sebelah kiri, second half sebelah kanan. Okay, now kita boleh combine lah. Okay, dah combine, kita tulis je lah balik. Okay, so tak kisah awak nak tulis yang mana dulu. Terpulang pada awak. So, katakan awak tulis 5 C2O42 minus tambah 16 H plus tambah 2 MnO4 minus produce 2 Mn2 plus 8 H2O plus 10 CO2. Okay, so ini dalam medium apa ni? Acidic. Acidic medium. Okay, awak boleh check juga. Kita boleh simplify lagi ke tak? Ada tak elemen yang sama kiri dan kanan? Ada tak yang sama? Tak ada. Tak ada. So inilah dia punya
balance equation dalam acidic medium. Okay, kalau dalam basic kita nak buat apa? Tambah OH minus. Okay, kita OH tambah minus. OH minus. Berapa OH minus? 16. 16 OH minus sebelah sini. Okay, tambah 16 OH minus at this side. Kat sini pun tambah 16 OH minus at this side. Okay, so buat step yang macam kita dah belajar tadi. 16 OH minus 16 H plus ia akan jadi 16 H2O. Okay, so sekarang ni sebelah sini ada 8 H2O. Sebelah sini ada 16. Jadi potong jadi 8 dekat 8. sini. Okay, so awak copy balik lah. Itu dalam basic medium. So copy balik. 8 H2O tambah ini, tambah ni, tambah ni. So dapatlah dalam basic medium. Okay, so boleh cuba buat. Okay. Ini jawapan dia. Ini dalam basic medium. Alright. Okay. Okay, ada soalan tak? Cepat ke? Ke boleh? Boleh ikut? Dan saya tak Boleh. ada soalan kan? Boleh. Faham kan? Alright, very good. Okay. So, awak dah belajar tentang nak balance equation. Penting tak nak balance equation? Penting. Penting. Dalam chemistry, balancing equation is very important. Okay, sebab dia melibatkan mole of reactant dengan mole of product. So, bila awak dah faham ataupun awak dah tahu how to balance your equation, sama ada equation, chemical equation yang biasa ataupun redox equation, barulah kita boleh belajar tentang stoichiometric calculation. Kalau tak ada balance equation, tak boleh continue stoichiometric calculation. Because stoichiometric calculation based on balance equation. Okay, saya nak tanya awak. Saya nak awak baca equation ni. Macam mana nak baca equation ni? How to read this equation? Bila saya tanya nak baca. Okay, siapa nak volunteer baca equation ni? Anyone? One of boleh you ada please. Alright. Nama Okay. Siapa Hafiz. nama? Panggil Ucup lah. Okay. Ucup. Okay, Ucup Dari dari MD. MD 9. Okay, Ucup. Okay, try Ucup Saya nak baca. baca one mole Baca. mole of propane react with 5 Aha. mole of oxygen to produce 3 Yes. mole of carbon dioxide and 4 mole of water. Yes, very good. Itulah cara orang kimia baca. Kalau orang tak kimia baca, dia baca macam mana? Dia baca C3H8 tambah 5O2, anak panah 3CO2 tambah 4H2O. Okay, bila awak belajar kimia, awak kena tahu pada equation ni dia ada nilai dia yang tersendiri. Dia ada maksud dia. Maksudnya macam Ucup kata tadi, 1 mol C3H8 react dengan 5 mol oksigen, produce 3 mol CO2 dan 4 mol H2O. Okay. So ini daripada equation ni. Daripada equation sebaris ni banyak maklumat yang awak belajar, orang yang belajar kimia tahu. Apa yang kita boleh tahu daripada equation? Daripada equation 1 mol propane ataupun C3H8 dia react with 5 mol of O2. 1 mol C3H8 produce 3 mol CO2. 1 mol C3H8 juga produce 4 mol H2O. Dan seterusnya awak baca sendirilah. So ini adalah maklumat yang kita boleh dapat daripada balance equation. Sebab itu sangat penting balance equation ini dalam pengiraan. Okey. Boleh saya proceed? Boleh? Boleh. Next time bila saya tanya macam mana nak baca equation, macam tadilah macam Ucup baca tadi. Okay? Alright. Okay. So contohnya, okay, sekarang ni awak dah tahu nak baca balance equation. Alright, sekarang ni kita nak pergi kepada pengiraan. Kita mulakan dengan pengiraan yang paling simple dulu. Okay? In combustion of propane, how many moles of H2O are produced when 10 mole of oxygen are consumed? Okay, bezanya dekat sini dengan yang tadi adalah tadi kita dah tahu 1 mol propane akan produce berapa mol H2O? From the 4. balance equation, 4. Okay, 1 mol C3H8 akan produce 4 mol H2O.
Sekarang ni kalaulah kita guna 10 mol O2, how many moles of H2O are produced when 10 mol of O2 are consumed? Okay, so apa yang kita perlu buat adalah first kali kita mesti rujuk pada equation. Okay, so daripada equation, because sekarang ni maklumat yang dibagi adalah tentang O2. Dia minta H2O. Jadi dalam equation pun awak kena kaitkan O2 dan juga H2O. So dalam stoichiometry, okay, ini penting take note semua. Ayat pertama yang awak kena keluarkan adalah awak kena keluarkan dia punya ratio daripada equation. 5 mol oksigen produce 4 mol H2O. Ataupun kalau awak malas sangat nak tulis, awak boleh tulis 5 mol O2 equivalent to 4 mol H2O. Cara ni pun boleh. Kalau awak malas nak tulis produce. Okay, yang penting ratio yang betul daripada balance equation. Kalau nak guna simbol ni wajib 3. Okay, 3 ni bukan 2. Kalau 2 tu sama dengan. Ini equivalence. Okay, dalam kimia ini menunjukkan dia punya ratio daripada balance equation. Okay, sekiranya 10 mol of oxygen are consumed. Okay, tadi kita dah ada first statement. Yang ini wajib perlu ada dalam awak punya pengiraan kelas. Wajib tulis. Wajib tulis. Okay, lepas tu baru kita tengok. Kalau guna 10 mol, so ini kita kena gunakan pengiraan. Kalau 5 mol O2 equivalent to 4 mol. So kalau 10 mol O2 equivalent to, macam mana nak kira? 10 darab 4 bahagi 5. So ataupun nak buat macam ni. 10 mol O2 darab 4 mol H2O bahagi 5 mol O2. Kalau macam awak ni macam tak boleh nak cepat sangat nak kira, awak boleh buat cara yang ni. Okay, awak tulis dulu 10 mol O2 darab 4 mol H2O bahagi 5 mol O2. So kita boleh cancel out. Mol O2, yang tinggal mol H2O. So akan dapat 8 mol H2O. Tapi kalau awak memang dah mahir, dah boleh faham, dah nak kira ratio ni, awak terus kira lah. 10 darab 4 bahagi 5 darab, dapatlah 8 mol H2O. Okay. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Ini yang paling basic ni. Okay, saya nak awak betul fahamkan yang ini dulu. Okay, baru kita boleh pergi kepada part yang lain. Okay, alright, next. Okay, contohnya. Kita bagi tengok contoh yang pertama ni. Methanol burns in air according to the equation. Okay, so sekarang ni dia bagi balance equation. Okay, if 209 gram of methanol. Okay, sekarang ni dia bagi dalam bentuk mass. Okay. What is the mass of water produced? Okay, so sekarang ni dia nak tanya berapa mass water. Okay kelas, ini saya nak bagi tahu awak. Please take note, please jot down. Okay. Sekiranya kita nak menggunakan stoichiometry, kita perlu guna satu cara saja, iaitu kita mesti compare number of mole. Kalaulah dia bagi mass ke, dia bagi volume ke, yang pertama sekali adalah awak kena cari mol dulu. Because kita tak boleh compare mass dalam equation. Okay. So dalam kes ini, apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari dulu mol. Macam mana nak cari mol? Mass over molar mass. Okay, so dia bagi 209 gram. Okay, carilah molar mass. Ni boleh kira kan molar mass dia? Awak tahu kira kan? Macam mana nak dapat 32? C ada 12. H? 3. 3 darab 1 ini 16. Ini 1. So total up, dapatlah molar mass dia. Okay, so awak akan dapat mol, this one. Ini adalah mol of CH3OH. Dia bagi dalam mass, terus tukar kepada mol. Kalau dia bagi volume, tukar kepada mol. Okay. Seterusnya adalah, ini kita nak gunakan stoichiometry. From equation balance tadi, so kita tulis this statement. Wajib tulis 2 mol CH3OH produce 4 mol H2O. Mana dapat? Daripada balance equation. Okay, so kita tulis dulu this statement.
Ini first kali awak kena tulis, barulah kita compare 6.5313 mol CH3OH akan produce, ini buat pengiraan. Okey, ataupun awak boleh guna macam tadi, 2 mol CH3OH equivalent to 4 mol H2O. So kalau 6.5313 mol CH3OH equivalent to, kira ni darab ni bahagi 2. So dapat 13.063 mol. Soalan minta mass kan? Betul tak? So belum habis lagi awak punya pengiraan, baru kita tahu mol yang terhasil. Sekarang ni kita bolehlah kira mass. Macam mana nak kira mass? Mol darab dengan molar mass of H2O. Dapatlah mass dia 235 gram of H2O. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada. Tak ada? Ada. Okey. Bagus awak ni. Cepat faham maksudnya tak ada soalan tu. Okey, kita tengok yang ni pula. Contoh ni How many grams? Bila dia tanya how many gram, maksudnya dia nak apa? Dia nak? Mass. Dia nak mass. How many grams of phosphorus react with 35.5 liter of oxygen at STP? STP ni apa kelas? STP ni apa? Standard Temperature and pressure. temperature Pressure. pressure. Okey, berapa nilai molar volume at STP? 22.4. Okey, apa dia 22.4 tu? Okey, awak sebut 22.4. Okey, saya terus explain dekat sini supaya nanti awak tak buat kesilapan yang sama. Okey, maksud 22.4 tu adalah 1 mol gas pada standard temperature and pressure. Standard temperature berapa? Apa nilai standard temperature? Siapa tahu? Apa nilai standard pressure? Cepat kelas. 32. 32? Standard temperature? 22.4 tu sebenarnya adalah molar volume kelas. Standard temperature actually adalah 273 Kelvin ataupun 0 degree Celsius. Itu standard temperature. Awak jangan confuse dengan room temperature. Okay. Standard pressure adalah 180 atm. Okay, ini kita akan belajar lebih detail dalam chapter 5 nanti. Okay, so saya just bagi tahu dulu pengenalan kepada awak. Okay, mana datangnya 22.4 yang awak bagi tahu tu? Okay, so 1 mol gas pada standard temperature and pressure adalah bersamaan dengan 24 liter. Sorry, kalau STP 22.4 silap. 22.4 liter. Okay. 1 mol gas pada STP, 1 mol gas, dia punya isi padu gas itu adalah 22.4. Okay. Sekarang ni, bila kita nak gunakan stoichiometry, macam saya kata tadi, boleh tak kita guna volume? Boleh tak? Tak boleh. Kita kena guna apa? Mol. Kita kena guna mol. So, apa kita perlu buat? Cari mol. Okay. Alright, macam mana nak cari mol? Okay, so dekat sinilah. Tadi kita dah tahu. Kalau 1 mol gas equivalent to 22.4 at STP. Okay. At STP, 22.4 liter equivalent to 1 mol. Sekarang ni kita nak tahu kalau gas ini ada isi padu 35.5 liter, berapa mol dia? Boleh tak kira ni? Boleh. Boleh. Macam mana awak kira? Awak akan kira 35.5 darab 1 bahagi 22.4. 22.4. Itulah yang kenapa awak bahagi dengan 22.4. Faham kelas?
Bukan dia nilai 22.4 tu memang ada nilai dia. Kenapa 22.4? Because kita tahu 1 mol gas pada STP 22.4. That's why kalau kita tahu volume pada STP, kita boleh tahu mol of gas itu. Macam mana kita guna stoichiometry. Because I know dekat sekolah awak hafal. Kalau STP bahagi 22.4. Kalau pada room temperature bahagi 24. Betul tak kelas? Am I right? Betul. Tapi bila dah sampai tahap matrikulasi, awak kena faham. Kenapa 22.4? Kenapa 24? Okay? Alright. So bila bila tanya berapa nilai STP? Inilah 1 mol bersamaan dengan 22.4. Okay, so first kali kita akan kira mol of oxygen gas. Okay, so kita kira 35.5 bagi 22.4. So kita dapat this amount of mol of oxygen. So bila dah dapat mol, barulah kita boleh gunakan stoichiometry. Kita nak cari apa tadi kelas? Apa kita nak cari tadi? Mol. Kita nak cari phosphorus, gram of phosphorus. Okay, so kita dah ada mol. Kita nak cari phosphorus. Okay, so kita kena buat statement yang pertama. Ni wajib ada ni. Okay, wajib ada. From balance equation, 5 mol oxygen needs 1 mol P4. Sebab kita nak tahu phosphorus ataupun kita boleh guna 5 mol O2 equivalent to 1 mol P4. Sekiranya awak nak guna ayat, awak kena take note needs ataupun produce. Okay, because ini adalah dua-dua reactant, jadi dia guna needs. Alright. Okay, berapa mol tadi oksigen kita dapat? 1.584 mol. So, kita boleh cari mol of P4 produce. Buat pengiraan, so dapatlah amount of mol of P4 produce. Okay, soalan minta mass kan? So, teruskan pengiraan awak. Mass equal to mol darab dengan molar mass. So, dapatlah this amount of P4 used ataupun need in this reaction. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, betul awak ni memang betul faham Memang sangat jelas Sampai tak ada soalan ni? Jelas Alright. Okay. Tadi yang kita kira tadi tu adalah yang sangat basic. Sebenarnya mungkin awak dah belajar dulu masa sekolah dulu yang daripada SES pun mungkin dia dah pernah belajar cara nak kira. Okey, sekarang ni kita pergi pada yang detail sikit. Okey, detail sikit. Kita nak belajar tentang limiting reactant. Okey, pernah dengar perkataan limiting reactant? Pernah dengar tak? Pernah. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Reaktan pengehat pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Awak belum belajar tentang reaktan pengehat belum? Ataupun dia guna istilah lain? Belum Are you sure SPM awak tak pernah jumpa? Belum Belum. Alright. Okay, tak apa. So, limiting reactant ni bila sebut limit, okay, ataupun nama bahasa Melayu ni limit reaktan pengehat. Kalau sebut reaktan yang bahagian mana? Pada bahagian kiri ke bahagian kanan? Bahagian kiri. Bahagian kiri. Okay, contohnya kalau A plus B produce C. Mana reaktan? A dengan B. A dengan B adalah reaktan. C adalah? Produk. Okay. So, bila sebut limiting reactant adalah reactant that is completely consumed in a reaction and limit the amount of product form. Maksudnya dia punya reaktan tu habis dulu. Reaktan tu akan digunakan akan habis dulu. Okay, dan dia akan limitkan amount of product form. Okay. Ataupun secara ringkasnya reactant used up first in a reaction ataupun it determine the amount of product form. Okay, macam mana tu? Okay, cuba tengok gambar ni. Gambar apa ni? Ini gambar apa kelas? Nampak tak gambar yang saya share ni? Nampak. Oh, burger. Apa? Burger kan? Semua dah makan lah, so tak terliur lah kan? Okay. So, awak ada berapa roti burger tu? Ada 4. 4 roti burger. Cheese ada berapa? 6. 6. Salad? 3. Daging burger? 5. Okay, saya nak tanya awak. Sekiranya awak nak
completekan buat burger yang ada roti, ada cheese, ada salad, ada daging, berapa burger yang awak boleh buat? 3. 3 burger sahaja, betul tak? Awak boleh hasilkan 3 burger sahaja walaupun awak ada 4 roti, awak ada 6 cheese, awak ada 5 daging. Kenapa awak katakan ada 3 je yang boleh buat? Salad Ada 3 salad je. Sebab salad ni ada 3 je. Okay. So, sama juga dengan kita nak belajar sekarang ni. Bilangan yang ni, dia paling sikit. So, dia dah limit. Okay. Kita katakan dalam kes ini, salad itu sebagai limiting reactant. Limiting reactant, dia habis dulu. Okay, dan bila dia habis dulu, dia yang akan menentukan jumlah produk yang terhasil. Dalam kes ini, salad ada 3, salad limiting reactant maksudnya 3 je lah burger yang boleh dihasilkan. Okay, itulah saya nak awak faham tentang konsep limiting reactant. Okay, sekarang ni cuba kita tengok. Okay, contohnya ni. Tadi kita dah tengok contoh burger kan, awak pun dah faham dah. Limiting reactant akan determine amount of product. Okay, so take note Limiting reactant determine amount of product. Jadi kelas, pentingnya awak tentukan dalam awak punya reaction siapa limiting reactant awak. Kenapa nak tahu siapa limiting reactant? Kita nak tahu berapa jumlah produk yang terhasil. Okay, so contohnya, okay, kita ada 3 mol H2, kita ada 2 mol F2. Okay, sekarang ni kalau saya nak tanya awak, berapa mol HF produce? Siapa yang akan menentukan mol of HF? Mestilah limiting reactant, betul tak? Betul tak kelas? Okay, dalam kes ni kita boleh terus nampak sebenarnya ini 1 mol, ini pun 1 mol. So kalau ini 3 mol, ini 2 mol, siapa yang habis dulu? 2. Siapa yang habis dulu? 2 mol Dua kan? mol. Bila ini habis dulu, ini kita katakan limiting reactant. Okay. So F2 akan menentukan amount of HF. Alright, so saya nak semua tengok Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tentukan limiting reactant. Okay, so saya tunjuk cara yang pertama dulu. Sebenarnya ada 2 cara. Okay, saya tunjuk cara yang pertama. Okay, kalaulah awak sebut tadi dah boleh tengok, sebenarnya ada cara dia. Okay, kita tengok dulu menggunakan H2. H2 sekarang ni adalah kita punya reactant. Okay, cara yang pertama adalah awak compare reactant dan produk. Reaktan pertama dengan produk, reaktan kedua dengan produk. Okey, sekarang ni katakan reaktan pertama kita adalah H2. So, pertama sekali kita kena buat this statement. From equation 1 mol H2 produce 2 mol HF. Ini daripada mana? Daripada balance equation. Okey, so kita ambil dia punya amount. Therefore, if 3 mol H2, dia akan produce, so awak buat pengiraan, awak akan dapat 6 mol HF. Tapi adakah 6 mol HF akan produce? Adakah 6 mol HF akan produce kelas? Tidak. Tak semestinya. Belum confirm lagi tau. Belum confirm lagi. So yang pertama kita check H2 dengan HF. Kita proceed to the second check. The checking product form using F2. Tadi kita check HF dan H2 dan HF. Okey, yang kedua kita kena check pula F2 dan HF. So kita buat stoichiometry. 1 mol F2, 1 mol F2 ni 1 mol, produce 2 mol HF. So kita ada berapa mol F2? 2 mol F2 produce 4 mol HF. Okey, sekarang ni kalau kita compare dengan F2, kita dapat 4 mol produk. Kalau kita compare dengan HF, kita akan dapat 6 mol produk.
Okey, siapa yang paling sikit sekali kelas? Antara 6 dengan 4, siapa yang paling sikit? 4. 4 yang paling sikit kan? Okey, so bila kita guna cara yang pertama, kita kena compare. F2 produce fewer mole of HF compared to H2. Okey, awak faham tak statement ini? Do you understand this statement? Tak. Faham? Okey, mana dapatnya since F2 ni? Mana dapatnya ayat statement yang pertama? Daripada pengiraan tadi. F2 produce berapa? F2 produce 4 mol HF. 4. H2 produce 6. 6 mol HF. Okey, 4 dengan 6 siapa lebih besar? 4. 6. Siapa lebih besar? 6. 6. Alright. So, statement ini F2 produce 4. H2 produce 6. So, F2 lebih sikit. Produce fewer mole of HF. Boleh faham kelas? Boleh? Boleh. So HF ni adalah awak punya produk. F2 produce fewer mole of HF. Kenapa? F2 tadi yang kita kira tadi dia produce 4 mol. Kalau kita compare dengan H2 dia produce 6 mol. Jadi F2 produce fewer mole of HF. So bila dia produce fewer mole of HF, jadi limiting reactant kita adalah F2. Kenapa F2 limiting reactant? Dia produce fewer mole of HF. So bila F2 adalah limiting reactant, automatically excess reactant kita adalah H2. Okey, setakat ni jelas ataupun sangat jelas? Jelas. Tanya? Okey, jelas. Ada soalan terus tanya. Jangan awak, biar je awak punya persoalan tu. Okey, sangat jelas ha? So, kenapa kita kena tahu limiting reactant? Dia nak tahu amount of product. So, sekarang ni kita tahu limiting reactant kita adalah F2. Jadi, dalam kes tadi, yang menentukan amount of HF adalah F2. Alright. Okay, sekarang ni cuba kita tengok. Ni cara yang kedua. Tadi cara yang pertama. Cara yang pertama, okey, saya ringkaskan lagi sekali. Cara yang pertama tadi, kita compare reactant, both reactant dengan produk. H2 compare dengan HF. F2 compare dengan HF. Siapa yang menghasilkan produk yang paling sikit, dia adalah limiting reactant. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita compare reactant dengan reactant. Okey, macam mana tu? Kita tengok initial amount 3 mol H2, 2 mol F2. Okay, so from equation, berapa mol H2? 1 mol H2, 1 mol F2. So kita buat 1 mol H2 needs 1 mol F2. Ataupun kalau kita guna equivalent, 1 mol H2 equivalent to 1 mol F2. Okey, ni kita compare reactant dengan reactant. Cara pertama tadi kita compare reactant dengan produk. Okey, so kalaulah kita ada 3 mol H2, berapa mol F2 yang kita akan guna? Kita perlukan 3 mol F2. Okey, kelas, bila awak guna cara yang kedua, awak kena identify berapa mol needed dan berapa mol provided. Maksudnya kelas dekat sini semua dengar betul-betul lah. Sekiranya 3 mol H2 ni habis, maksudnya F2 yang diperlukan adalah 3 mol juga. That's why saya tulis kat sini needed. Sedangkan kita ada berapa je F2? 2. Kita hanya ada 2 mol. So ini kita katakan provided. Mol needed lebih besar daripada mol provided. Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Tak cukup. So kalau tak cukup, maksudnya
mole needed lebih besar daripada mole provided. So limiting reactant kita adalah F2. Dia tak cukup. Jadi bila limiting reactant F2, excess reactant kita pun H2. Hasil dia sama juga kalau kita guna method yang pertama tadi. Method pertama kita compare reactant dengan produk, reactant dengan produk. And then kita compare siapa yang menghasilkan mole produk yang paling sikit, itu akan jadi limiting reactant. Cara yang kedua, kita compare reactant dengan reactant. So kita kena compare provided dengan needed. Kalau needed lebih besar daripada provided, maksudnya dia adalah limiting reactant. Katakan kalau awak kira tadi, mole needed dia kurang daripada mole provided. Maksudnya kita ada lebihan. So bila kita ada lebihan, itu akan jadi kita punya excess reactant. So bila excess reactant, automatically the other one will be limiting reactant. Okay, ada soalan kelas? Boleh faham ke awak ni? Boleh. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh Boleh sangat jelas Awak nak guna cara mana? Which method do you prefer? First. First method. Yang first method. Okay, ramai nak pilih first method. Okay, terpulanglah pada awak. Okay, cuma ada juga certain condition yang kita perlukan second method. Nanti bila awak buat soalan tutorial, mungkin awak akan nampak. Bila masa awak nak guna first method, bila masa awak nak guna second method. Tapi sekiranya soalan tu just minta amount of product, awak boleh pilih yang mana awak rasa lebih senang. Okay? Okay, kita tengok contoh. In one process, 124 gram of aluminium reacted with 601 gram of Fe2O3. Calculate the mass of Al2O3 form. Soalan dia minta mass of product. Okay, dia bagi this question ada 124 gram aluminium, 601 gram of Fe2O3. Jadi apa perlu buat first kali kelas? Number of mole. Cari number of mole supaya kita boleh cari apa? Kita nak cari apa? Cari limiting. Yes, itu yang saya nak dengar. Mula cari mole. Tujuan kita cari mole adalah kita nak guna stoichiometry in order to determine which one is the limiting reactant. Kenapa nak cari limiting reactant? Because limiting reactant akan menentukan amount of product. Okay. Jadi first kali kita kena cari dulu mole for both reactant sebab dua-dua tu dia bagi dalam mass. So awak kena cari mole. So cari mole Al, kita dapat this amount of mole. And then mole of Fe2O3 pula bahagi dengan molar mass. Okay, dapat this amount of mole. Okay, so kita pun kena gunakan kaedah nak cari limiting reactant. So dalam saya punya slide ni dia menggunakan kaedah yang pertama tadi. Okay, so first kali kita compare 2 mole Al produce 1 mole Al2O3. So mole Al yang kita ada tadi 4.593. So kita dapat 2.297 mole Al2O3. Tapi belum siap lagi. Belum pasti lagi this is amount of Al2O3 produce. Kita compare pula dengan reactant yang kedua. 1 mole Fe2O3 produce 1 mole Al2O3. So kalau kita guna 3.761, kita akan dapat 3.761 mole Al2O3. Jadi sekarang kita compare. Al produce berapa tadi? Al 2.297. Fe2O3 produce 3.761. So siapa yang paling sikit? Al produce fewer moles of product. So Al is the limiting reactant. Siapa excess reactant? Siapa kelas excess reactant kita? Fe2O3. Yes, iron 2 oxide adalah kita punya excess reactant. Dia memang akan automatic berpasangan macam tu. Kalau satu limiting, satu lagi excess. Okay. Bila kita dah tahu limiting reactant, so kita boleh lah tahu amount of product because amount of product form depends on the amount of limiting reactant. Jadi kelas, tadi kita dah tengok dah Al produce berapa produk tadi? Al dia produce this amount of
product. Jadi kita ambil yang inilah. Sebab kita tahu AL ni adalah limiting reactant. So dia yang menentukan amount of product. So jangan kita ambil nilai yang ni pula. Okay. So kita tahu 2 mol AL produce 1 mol of Al2O3. Therefore 4.593 mol AL produce 2.297 mol of Al2O3. Soalan dah habis menjawab soalan ke belum ni kelas? Belum. Belum. Soalan minta mass. So kita dah dapat mol. Kita proceed to calculate the mol, the mass. Darab dengan molar mass. So dapatlah mass of Al2O3. Okay? Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okay, nanti cuba jawab soalan tutorial. Okay? Okay, ni last one. Last one. Dinamakan percentage yield. Pernah dengar percentage yield? Nah. Pernah. Okay, ni adalah formula yang awak perlu tahu. Okay, percentage yield adalah actual yield bahagi dengan theoretical yield darab 100. Apa beza actual dengan yield? Okay, tu kalau ikutkan slide tu yang awak nampak, yield can be in gram or milliliter or liter. Okay, so percentage yield always less than 100%. Okay, yield tu maksudnya hasil. Okay, actual yield adalah hasil yang kita dapat daripada eksperimen kita. Okay, awak masuk lab, awak react satu reactant dengan another reactant and awak dapat produk, awak timbang. Awak timbang menggunakan analytical balance dalam awak punya lab. So awak dapatlah dia punya mass. Itu adalah actual. Tapi theoretical yield adalah hasil yang awak dapat daripada pengiraan stoichiometry. Okay, take note . Actual yield adalah experimental yield. Theoretical yield adalah yield daripada pengiraan menggunakan stoichiometry. Okay. And it must be always less than 100% lah. Okay, yield awak tak mungkin akan dapat 150%. Dia biasanya memang akan kurang daripada 100. Kenapa masih kurang daripada 100? Awak pernah masuk lab dulu kan? Ke tak masuk? Awak punya masa tingkat sekolah menengah, masuk lab tak? Ke tak sempat? Masuk. Sempat masuk? Sempat tingkatan 4 mesti pernah masuk kan? Kalau tingkatan 5 awak dah mula PKP, so memang tak masuk lab lah, betul tak? Tingkatan 4 pernah masuk lab? Pernah masuk lab kimia tak? Pernah tak masuk lab kimia? Pernah? Pernah. Okay, kesian betul kat awak. Matrik pun tak boleh masuk lab juga. Doa-doa lah moga-moga ada rezeki untuk awak masuk lab. Okay. Dia mesti kurang daripada 100. Kenapa? Bila kita buat lab, bila kita buat eksperimen ada banyak kekangan ataupun ada banyak error. So dia memang mustahil untuk nak dapat 100%. Mesti akan kurang daripada 100%. Okay. The amount of product predicted by the balance equation when all the limiting reactant has reactant. So ini adalah theoretical yield lah. Yang kita kira daripada limiting reactant tadi. Kita guna stoichiometry. Contohnya, macam tadilah formal theoretical yield itu adalah daripada stoichiometry. Okay. Actual yield, amount of product actually obtained from a reaction ataupun secara dalam eksperimen. Okay, so kita dapat 3.5 mol. Sepatutnya kalau kita kira, kita kena dapat 4 mol. Tapi dalam lab kita buat tak cukup pun 4 mol. So itu adalah actual yield awak. Alright? Okay, so daripada sini kita boleh kira percentage. Okay, ni guna mol. Sebenarnya awak kena guna mass. Awak tukar kepada mass, darab dengan molar mass, awak kira lah. Actual bahagi theoretical, inilah percentage yield awak. So dia kurang daripada 100%. Sepatutnya 4 mol tapi dapat hanya 3.5 sahaja. Okay. So ada pengiraan juga. Okay, yang melibatkan percentage yield. Okay, kita tengok contoh ni . Ni saya rasa last ni kot. Boleh ikut lagi ? Masih bersama saya? Awak ada kelas lepas ni? Ada kelas? Ada kelas apa lepas ni? You have any class after this? Rehat. Okay, last one ni last. Okay, 3.7 gram sodium metal, 4.3 gram chlorine gas react to form NaCl. What is the theoretical yield?
If 5.5 gram NaCl was formed, what is the percentage yield? Dia tanya theoretical yield ni, sama juga dia tanya mass of NaCl daripada stoichiometry. Okay, so first kali masih kira mol. Ingat, stoichiometry tak boleh guna selain daripada mol. So kena kira mol sodium, lepas tu kita kira mol Cl2. Lepas tu nak buat apa kelas? Dah ada mol, kena buat apa? Kena buat stoichiometry. So from the equation, so mesti ada balance equation. So kita kena tentukan limiting reactant. 2 mol Na produce 2 mol NaCl. So 0.1609 mol Na produce 0.1609 mol NaCl. And then compare pula dengan yang kedua pula. Okay, 1 mol Cl2, ni 1 mol, produce 2 mol NaCl. So kalau 0.06056 mol Cl2, produce 0.1211 mol. Okay, compare. Siapa yang paling sikit? Cl2 produce fewer moles of product. Jadi Cl2 is a limiting reactant. Jadi by using the amount of limiting reactant, yang kita kira tadi, kita tahu mole of NaCl produce is 0.1211 moles. Okay, sekarang ni adalah actual or theoretical? Theoretical. Theoretical, very good. So, kita boleh kira theoretical mass darab dengan molar mass. So, dapat 7.08 gram of NaCl. So, inilah theoretical yield awak. Okay. So, seterusnya dia minta percentage yield. Awak dah ada theoretical yield. Actual yield sudah diberi tadi. Okay, 5.5 gram bahagi dengan theoretical yield. Darab 100, dapatlah 78% sebagai theoretical percentage yield. Alright. Okay. So, sebenarnya ini lebih kepada pengiraan. Okay. So, awak dah belajar tentang limiting reactant. Ini saya nak awak explore tentang purity of samples. Bila awak buat soalan tutorial, awak akan jumpa perkataan purity of samples. Ni saya nak awak explore sendiri apa. Dalam nota ada, dalam video pun ada. Awak pernah buka tak video lecture? Pernah tak buka video lecture? Tahu tak ada video lecture? Tahu tak ada? Tahu. Tahu Okay, so dalam my link tu awak boleh tengok ada PowerPoint ada, dalam bentuk nota ada, dalam bentuk video pun ada. Yang pensyarah kimia, unit kimia sudah explain kepada awak. Okay, so saya nak awak explore tentang purity of sample. Okay, so ada soalan tak? Lama kita hari ni. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, jadi tugas awak adalah untuk awak siapkan tutorial chapter 1.3. Maksudnya sampai habis lah, daripada week 2 hour 3 sampai habis. Okay. Nanti macam biasa saya akan suruh awak pilih soalan mana yang kita nak bincang esok. Okay, no more question? No, madam. No? Madam. Belum No. ada lagi, madam. So if you have no question, I think we stop here. Okay, continue doing your exercise. If you have questions, sila tanya. Ataupun awak boleh berbincang juga dengan rakan awak. Okay? Alright. Thank you, class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.